Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wah, anak sekalian, mari kita bincang mengapa projek pertanian dan peternakan Rusia diperlukan. Pertanian berkaitan dengan tanam, durian musangking ataupun tanaman yang cepat mendatangkan hasil adalah tanaman kontan, iaitu jagung, sementara dan nanas, dan tanaman-tanaman menjala yang lain sementara menunggu musangking tumbuh membesar. Okey. Bagaimana mencapainya? Okay, mari kita bincang dalam masa yang singkat ni Big Why. Kenapa? Peningkatan ekonomi lokal. Projek ini membawa potensi peningkatan ekonomi melalui hasil pertanian yang memberikan pendapatan tambahan kepada komuniti setempat dan kepada ahli-ahli koperasi, ya, peningkatan ekonomi, ya. Ini big why yang pertama adalah peningkatan ekonomi. Yang kedua, diversifikasi pendapatan. Kombinasi pertanian, durian musangking, peternakan rusa dan agroturism membawa peluang untuk berbagai-bagai pendapatan, ya. Anda mendapat pendapatan daripada musangking, daripada peternakan rusa, dan anda daripada agroturism, daripada orang datang melawat tempat itu dan membuat kursus-kursus ataupun membuat family day, ya. Dia duduk bawah pokok durian, dia sambil makan durian, dia dapat berhibur bersama dengan family melihat pemandangan Kuala Lumpur yang indah sambil bersantai-santai. Kemudian ini melibatkan pasaran yang berbeza seperti pertanian, peternakan dan sektor pelancongan, ya. Pasaran yang berbeza, ya. Kemudian yang kedua adalah pemulihan alam sekitar. Integrasi antara rusa sebagai ejen pengeret tanah, dia menyuburkan tanah, ya, membantu dalam pemulihan alam sekitar tanpa bergantung kepada bahan kimia, baja dan racun. Tak payah baja dan racun, ya, kita pakai ekosistem. Ya, ekonomi komplit dan tersusun, organized. Ini sejajar dengan tren pertanian lestari dan organik, ya. Ekosistem sejajar dengan lestari dan organik. Kita tak menggunakan racun, makanan buah-buahan, makanan kita semuanya organik dan semula jadi, dia tidak mengandung racun dan sehat untuk kita badan kita, ya, tidak ada penyakit. Kemudian promosi kesihatan melalui agroturism yang diintegrasikan dengan kesihatan menawarkan peluang untuk mempromosikan gaya hidup sehat, ya, dan menarik pengunjung yang berminat dalam program kesejahteraan dan pengalaman luar. Okey. Dia daripada duduk kat pejabat, kena aircon, duduk kat rumah saja boring, dia pergi luar, pergi pengalaman yang baru, mencari pengalaman baru di kebun, ya. Melihat rusa, sambil makan buah durian, sambil bersantai-santai. Okey, menghilangkan stres dan kesibukan kota. Okey, mari kita gambarkan keadaan sekarang, hutan-hutan dan tempat yang semak-semak sekarang ni dipenuh dengan rumput-rumput, ya, dan tanah tu terbiar dan membazir. Masa depannya kita akan tengok pokok musangking. Okey. Kemudian di bawahnya ada rusa-rusa. Bayangkan rusa-rusa di situ, ada rusa makan dekat situ, dan juga ada pokok-pokok yang lain, ya. Dan anda bersantai-santai di bawah pokok sambil makan durian, sambil melihat rusa berkejar-kejaran. Kan hilang stres tu. Okey. So, tempat tu redup. Kemudian suasana malam anda boleh melihat di bawah bukit itu, dia nampak ketinggian KLCC. Okey, anda nampak Twin Tower kat sini. Wah. So, dengan keindahan cahaya-cahaya lampu di Kuala Lumpur. Okey. Anda duduk di atas sini sambil bersantai-santai. Okey.
Bayangkan itu, daripada keadaan semak kepada keadaan yang mengindah kebun taman-taman yang cantik. Okey, strategi untuk mencapai objektif tadi. Big Boy tadi kita nak tengok daripada keadaan semak kepada keadaan yang cantik, daripada berserabut kepada keadaan yang tersusun teratur. Dengan pokok-pokok yang ada manfaat yang boleh makan buah-buah dia dengan binatang-binatang yang kita boleh buat barbecue. Okey, strategi untuk mencapai objektif ni apakah strateginya? Yang pertama, pengurusan secara bersepadu. Pengurusan secara bersepadu. Okey, memastikan keseluruhan projek diurus secara holistik dengan sinergi antara petani, peternak dan agrotourism, untuk mencapai tujuan projek secara efisien, secara cekap. Kemudian inovasi teknologi pertanian, menerapkan teknologi pertanian terkini seperti sistem irigasi pintar, pemantauan tanah secara terus-menerus dan peralatan pertanian moden yang canggih yang boleh meningkatkan hasil dan kualiti tanaman durian itu kita buat kerja menggunakan teknologi, dia taklah menggunakan tenaga yang banyak, taklah berat sangat. Kerja yang susah menjadi ringan. Kemudian pemulihan dan kesejahteraan rusa menggunakan kaedah pemeliharaan yang baik bagi rusa dan memastikan kesejahteraan haiwan diutamakan. Okey, dihidup dengan gembira. Kemudian tai-tai rusa ini digunakan sebagai baja organik untuk meningkatkan kesuburan tanah. Di sistem ekosistem simbiosis, rusa berlindung di bawah pokok, pokok mendapat baja secara semula jadi. Okey, itu dia. Pemasaran produk bersepadu, mengintegrasikan pemasaran produk tanaman durian, musangking dan hasil peternakan rusa dalam package agrotourism. Orang datang ke tempat kita tak payah pergi pasar dan nak jual. Orang datang beli barang, beli rusa dan beli untuk buat barbecue dan beli musangking di tempat kita. Tak payah kita nak pergi pasar dengan moda transportation, dengan sewa kedai lagi. Itu merupakan daya tarikan terhadap pelancong. Dia makan dekat situ, beli dekat situ, dekat kebun. Dia cari sendiri durian kat kebun tu. Jadi kita tak payah employ pekerja untuk mencari durian, untuk kumpulkan durian. Kemudian pendidikan dan kesedaran masyarakat mengadakan program education untuk masyarakat setempat dan pelajar meningkatkan kesedaran akan kepentingan pertanian lestari, peternakan beretika dan kegiatan agrotourism. Ini adalah memberi pendidikan survival kepada pelajar-pelajar. Okey, kita perlukan dalam urusan ini kita perlukan champion ataupun pengurus yang cekap. Champion projek ini adalah individu yang punya kebolehan untuk memotivasikan. Pertama dia, ciri dia apa? Dia boleh motivasikan. Okey. Dan menjalankan inisiatif bersepadu. Dia boleh bekerja dengan sendirinya, dapat bertanggungjawab untuk memastikan projek mencapai matlamat. Yang penting matlamat dia tercapai daripada kawasan semak kepada kawasan yang cantik, bersih dan suka orang tengok, orang datang. Kemudian pengurus pertanian dan musangking kita perlukan dia seorang champion yang terdiri daripada ahli-ahli koperasi yang pandai dalam berurusan dengan musangking, memelihara musangking. Individu dengan pengalaman dalam pertanian dan pengetahuan tentang teknologi pertanian musangking. Kemudian kita perlukan champion dari segi peternakan rusa. Yang terdiri daripada ahli koperasi juga yang pandai pergi kursus berkaitan dengan peternakan rusa, mahir dalam peternakan dan faham dengan mendalam mengenai kesejahteraan haiwan. Dia dah pergi kursus dan kita hantar dia pergi kursus lagi dan lagi. Kita perlukan juga pengurus agrotourism yang merupakan terdiri daripada ahli juga, ahli koperasi, yang mana dia boleh mengurus individu dengan latar belakang dalam sektor pelancongan. Dia pandai diplomatik, dia pandai buat pemasaran dan dia pandai dalam urusan health tourism, kesihatan pelancongan.
Okey, kita pilih orang yang betul, yang capable, yang boleh trust, yang boleh dipercayai, yang ada vision, yang boleh inspire anak buah yang lain untuk bekerja dengan dia, ya. Orang tu juga mestilah orang yang beramanah. Amanah, ya. Dengan memastikan kejayaan setiap bahagian projek dan sinergi di antara mereka, dijangka projek ini akan memberi manfaat yang berterusan dan memberikan impak positif terhadap ekonomi tempatan dan pemulihan alam sekitar. Jadi kalau kipas ni, kalau kita nak boykot barang ataupun durian daripada orang lain, kita boleh boykot. Kita boleh boykot makanan orang lain sebab kita ada rusa dan kita ada durian kita sendiri. Ya. Dalam projek boykot macam tu, orang-orang yang menentang, yang buat jahat dengan kita boleh boykot dia. Boykot dengan cara apa? Satu, tak beli daripada barang dia. Barang-barang dia jangan beli langsung. Barang-barang daripada musuh-musuh dia jangan beli. Yang kedua, jangan jual barang-barang kita kepada dia. Jangan jual tanah kita, jangan jual, walaupun dia nak beli secara mahal sekalipun. Durian kita pun jangan jual kepada dia. Okay? Rusa kita jangan jual kepada dia. Kita boykot dia habis-habisan. Itu cara untuk boykot secara efektif. Kita ada barang kita sendiri dan kita tidak bergantung pada dia, kita boleh survive. Ya. Survive boleh berlaku dengan hanya membuat kerja-kerja pertanian, ya, tanam pokok dan bela binatang untuk kita makan. Jadi kita menjadi petani yang paling kaya sebab kita tidak bergantung kepada orang lain. Macam mana susah pun, kita ada makanan kita ada sumber air kita boleh hidup. Ya, mereka saja akan susah kalau mereka tidak suka kita. Mereka benci kita, mereka yang susah. Musuh-musuh ni sekarang tambah kurang ajar, bertambah tunjuk lagak dia, jadi kita kena boykot dia. Tapi sebelum boykot, kita sama-sama buat persiapan dan bersiap sedialah kamu dengan segala kekuatan, guna dengannya kamu menggerunkan musuh kamu. Ya.